Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Okey. So hari ini kita pergi kepada bahagian yang keempat, okey, dalam kemahiran komunikasi, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis komunikasi. Okey. So di sini cikgu akan bincang dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Okey. So komunikasi lisan ni ada 4 dalam silabus, iaitu perbincangan, mesyuarat, ucapan, pembentangan. Okey. Yang bukan lisan ni ada 3 ya, visual, bertulis, bahasa badan. Okey, ini fakta khusus ya, kena sebut dengan betul. Okey. Alright. Kita pergi kepada komunikasi lisan dulu. Okey, apa maksud verbal communication atau lisan? Kita menggunakan tutur kata atau percakapan. Okey, boleh berlaku secara sehala atau dua hala. Itu dipanggil lisan. Kita menggunakan percakapan. Okey, we are talking to someone. Itu dipanggil lisan. Okey, so ada 4 jenis komunikasi lisan. Yang pertama ialah perbincangan. Okey, perbincangan maksudnya apa? Discussion. Jadi maklumat mengalir dalam bentuk dua hala. Remember the keyword, dua hala antara ahli kumpulan. Okey, antara ahli kumpulan ni mereka sedang berbincang. Jadi mesej boleh berpindah dari perempuan ni kepada lelaki, perempuan ni ke this lady from this man. Okey, itu perbincangan. Okey. Contohnya, perbincangan dalam jabatan pemasaran tentang strategi promosi baru. Okey, mereka bincang bersama. Okey. So kenapa kita perlu buat perbincangan? Untuk mencari keputusan terbaik, okey, mendapat persetujuan bersama, selesaikan masalah, dapatkan idea, all this. Itu tujuan kita buat perbincangan dalam organisasi. Okey, itu berbentuk lisan. Remember, melibatkan kumpulan dua lah. Okey. Okey, kita pergi kepada mesyuarat, meeting. Okey, mesyuarat ni sama juga melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan. Sama seperti perbincangan, tapi ada perkataan tambahan iaitu formal. Dia lebih rasmi. So we call that mesyuarat. Dua hala antara ahli kumpulan, formal. Yang tadi perbincangan tu tak ada formal. Itu beza dia. Okey. Contoh, jabatan pemasaran mengadakan mesyuarat untuk bincang masalah kemerosotan jualan dan cari kaedah penyelesaian. Itu mesyuarat. Okey. Ini penting. Kamu kena tahu apa kebaikan dan kelemahan. Okey, kelebihan dan kelemahan mesyuarat. Okey. Antara kebaikan atau kelebihan mesyuarat ialah dia bentuk kumpulan yang dinamik. Okey, dinamik maksudnya kumpulan ni ada latar belakang yang berbeza. Okey, katakan mesyuarat organisasi ni ada pakar IT, ada pakar pemasaran, ada pakar dalam pengeluaran, ada pakar dalam kewangan. So bentuk kumpulan yang dinamik. Dinamik ni mereka mampu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah sebab latar belakang yang berbeza. Okey. So mesyuarat ini memberi peluang untuk mereka berinteraksi, okey, bersosialisasi untuk mendapatkan maklumat, okey, berbincang dan sebagainya. Dan kita juga boleh buat keputusan yang seragam. Sebab mesyuarat ni akan dapatkan keputusan bersama. Jadi mereka boleh dapat keputusan yang lebih konsisten berbanding dengan secara individu. Okey, dia mengambil kira pandangan semua orang dalam mesyuarat dan boleh meningkatkan kefahaman tentang suatu isu, masalah dan sebagainya. Okey. Ada kelemahan mesyuarat. Of course dia mengambil masa yang sangat lama. Okey, ada kalanya 3 jam, 4 jam, okey, kena ulang beberapa kali dan sebagainya. Boleh menyebabkan pertelingkaan jika ada pihak yang kurang setuju dengan pandangan orang lain. Okey, mungkin berlaku dominasi. Dominasi maksudnya dia menguasai perbincangan dalam mesyuarat, okey, dan melibatkan kos yang tinggi. Katakan kita nak buat mesyuarat dengan semua pengurus cawangan. Okey, jadi kalau kita nak jemput semua datang ke Kuala Lumpur, melibatkan kos yang tinggi. Kalau kita buat secara online pun, melibatkan masa yang lama. Itu antara kelemahan mesyuarat. Okey. Ucapan. Ucapan maksudnya apa? Komunikasi formal sehala. Remember? Formal sehala. Maksudnya tak ada maklum balas. Okey. Berlaku pengaliran maklumat daripada pemberi ucapan pada audience. Itu dikenali sebagai ucapan. Okey. Contohnya ucapan tahun baru daripada Presiden Syarikat pada pekerjanya. Okey, tujuannya untuk sampaikan maklumat, okey, peristiwa all this. Itu tujuan kita mengadakan ucapan. Okey. Pembentangan, okey, presentation. Yang ini pun merupakan komunikasi formal sehala, okey, daripada pembentang kepada pihak pendengar.
Contohnya pengurus pemasaran bentang laporan kajian pasaran di benua Eropah. Okey. Kenapa? Untuk melaporkan hasil kajian, dapatan dan sebagainya. Okey. So pelajar nampak tak? Nak hafal senang aja. Perbincangan dengan mesyuarat ni dua-dua melibatkan pengaliran maklumat antara ahli kumpulan. Okey. Beza antara mesyuarat dengan perbincangan ialah mesyuarat ni dalam format yang rasmi atau ada kawalan. Okey, rasmi ya. Kalau pembentangan dengan satu lagi tadi, pembentangan dengan yang ni. Ucapan ini melibatkan komunikasi formal salah. Okey, one way. Tak ada maklum balas. Contohnya pembentang pada pihak pendengar. So yang ni salah. Kalau perbincangan dengan mesyuarat ni dia masih melibatkan pengaliran maklumat dua lah. Okey, bezanya rasmi atau tak rasmi, atau formal atau tak formal. Okey, itu beza dia. Okay, so let's see kebaikan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan komunikasi lisan. Antara kebaikan ialah apa? Mesej cepat sampai. Contohnya telefon, mesej cepat sampai ya. Ada maklum balas. Okay, kalau saya tanya kamu faham tak? You akan jawab faham atau tak faham. Jadi maklum balas cepat. Kejujuran pengantar dapat dirasai. Okay, kita nampak orang tu. Bila dia bercakap, kita boleh faham bahasa badan dia. Okay, so kita nampak. Jadi yang ni boleh merasai adakah dia jujur atau tidak. Okay, mesej boleh diubah sesuai mengikut keperluan penerima. Itu kelebihan komunikasi lisan. Kita boleh ulang beberapa kali. Okay, kita juga boleh tambah visual dan sebagainya. Itu lisan. We can modify the message supaya mereka faham. Okay, sesuai untuk menyelesaikan konflik interpersonal. Okay, so contohnya suami isteri kan, okey, pergaduhan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Okey, kalau tak ada komunikasi menyebabkan family itu tak dapat uruskan masalah dengan lebih baik. Okey. Alright, kelemahan komunikasi lisan, mungkin ada gangguan bising. Okey, kita tak ingat apa yang kita dengar. Okey, macam cikgu sekarang explain ni, kamu takkan hafal semua. Jadi kamu kena dengar beberapa kali sampai kamu hafal. Okey, mungkin kamu lupa. Tidak bersifat kekal. Apa yang juga explain ni tak kekal. Okey. Salah tafsir, mungkin kamu dapat maklumat yang salah dan tak sesuai jika pengantar kurang kemahiran lisan. Ini antara beberapa kelemahan dia. Okey. Okey, komunikasi bukan lisan ni, dia tidak menggunakan percakapan. So can be visual, bahasa badan atau bertulis. Okey. So visual ni menggunakan carta atau graf, gambar. Carta aliran, itu dipanggil visual. Okey, macam sekarang ni sibuk dengan pelitup muka kan, wear face mask. Okey, watch your step. Semua ni adalah visual. Okey, bila kita nampak, kita tahu apa tindakan yang perlu kita ambil. Papan tanda. Okey, semua ni adalah visual. Okey, bertulis, dia menggunakan simbol bertulis atau perkataan dalam bentuk salah dan formal. Itu bertulis. Okey, contohnya surat menyurat, buletin, email, laporan OLIS lah. Bahasa badan menggunakan pergerakan atau perawakan anggota badan. Okey, memek muka, memek badan. Okey, itu dipanggil body language, bahasa badan. Jadi bila kita dengar atau kita menghadiri suatu ceramah, okey, kalau ramai yang tidur, maksudnya pengantar fahamlah, penceramah tu perlu faham apa yang disampaikan itu sangat bosan. Okey. Kalau duduk tegak, maksudnya dia memberi perhatian. Okey. Kalau dia contoh ya, okey, macam ni dia menunjukkan dia setuju. Okey. Kalau dia letak tangan macam ni, ada maksud dia menunjukkan dia ni yakin. Okey. Kalau dia pusingkan pen, okey, pusingkan pen, okey, atau pusingkan sesuatu, ini menunjukkan dia ni bosan. Okey, tengok jam tangan menunjukkan bosan. Jadi itu bahasa badan yang kita perlu beri perhatian. Okey. Okey, kelebihan dan kelemahan komunikasi bertulis. Okey, antara kelebihan ialah kita boleh simpan. Okey. Maklumat ni boleh simpan, dia kekal. Maksud dia samalah. Okey, meningkatkan kefahaman, boleh baca beberapa kali dan tiada had penerima. Okey, contohnya surat khabar ni dibaca oleh semua orang di keluarga kamu. Itu tak ada limit. Okey. Kelemahan komunikasi bertulis, maklum balas ni lambatlah. Okey, sebab dia lebih kepada salah. Okey. Mungkin kita baca mesej pada waktu yang salah menyebabkan tafsiran salah. Okey. Buang mesej. Ramai yang tak baca dia buang saja. Okey, dan tak ada peluang untuk tanya soalan atau
kemuskilan. Itu komunikasi bertulis. Okey. Okey, apa perbezaan antara komunikasi lisan dengan bukan lisan? Okey, apa perbezaan dia? So, guna keyword PPMM. Okey. Penerimaan, pengekalan. Okey, M, maksud, maklum balas. Ingat dah? PPMM atau 2P, 2M. Okey. Maksudnya apa kaedah yang digunakan? Tutur kata, simbol bertulis. Okey. Penerimaan mesej, senang terima, sukar terima. Ada maklum balas ni lambat. Okey. Pengekalan, tidak kekal, kekal. Itu beza antara komunikasi lisan dengan bukan lisan. Okey. Alright, let's see the question. Uraikan 3 jenis komunikasi lisan. Ada 4 tadi kan? Okey, so bincang atau jelaskan mana-mana 3. Antaranya apa? Perbincangan, mesyuarat, pembentangan. Okey, ucapan. Itu rujuk pada komunikasi lisan. Okey. Nyatakan 2 kebaikan dan 2 kelemahan komunikasi lisan. So, bila bagi kebaikan dengan kelemahan, make sure ayat dia lengkap. Okey. 2 kebaikan komunikasi lisan ialah, okey, 1, ada maklum balas segera. Okey. Yang kedua, boleh ulang. Jadi kamu dapat 2 markah. 2 kelemahan komunikasi lisan ialah, okey, tidak kekal. Okey. Mungkin satu bersifat tidak kekal dan yang kedua, okey, mungkin dia boleh sebut tentang kelemahan dia. Okey, tadi juga dah explain kan. So bagi 2 kelemahan. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan mesyuarat sebagai alat komunikasi, sama juga. Okey. 1, kumpulan what the keyword I use just now? Dynamic. Okey, kumpulan dinamik, membuat keputusan bersama atau seragam. Okey. Antara kelemahan ialah mengambil masa yang lama, mungkin ada kumpulan yang dominasi perbincangan dan sebagainya. Okey. Okey, soalan nombor 4, uraikan 3 jenis komunikasi bukan lisan, iaitu visual, bertulis dan bahasa badan. Boleh bagi contoh. Okey. Nyatakan 2 kebaikan dan 2 kelemahan komunikasi bertulis. Kebaikan dia apa? Kekal. Okey, atau boleh simpan. Kelemahan dia apa? Mungkin dia baca pada waktu yang salah. Okey. Tak ada maklum balas. Okey. Jelaskan 3 bahasa badan tunjukkan oleh peserta kursus motivasi. 3 bahasa badan apa? Okey, mungkin dia duduk tegak. Okey, mungkin dia tidur, tengok jam tangan. Tu kamu kena beritahu pemeriksa apa bahasa badan dan maksudnya. Jadi kamu dapat 2 markah untuk setiap satu. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara komunikasi lisan dengan bukan lisan. Yang cikgu sebut tadi apa? 2P, 2M. Okey. 2P tu apa? Okey. M tu refer to 1, maksud. Yang kedua apa? M, maklum balas. Okey. So remember, berikan 3 perbezaan antara lisan dengan bukan lisan. Okey. Alright. So itu saja untuk jenis komunikasi. Cuba recall balik ya. Kita ada lisan dengan bukan lisan. Lisan ada 4, bukan lisan ada 3. Itu visual, bertulis dan bahasa badan. Okey. So harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Okey. Dan you can do very well in your exam. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share pelajar. Bye.